Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير أما بعد رضينا بالله ربا kami redha Allah sebagai Tuhan kami wa bil Islam dina kami redha Islam itu agama kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami. Lembaga Terbusi dan juga Kuasa Surau Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, Tuan Guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini, ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kehidupan kita masih lagi dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan untuk mencari mardhatillah Ta'ala, redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal salih kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam membicarakan daripada kitab Penawar Bagi Hati, dan insyaAllah malam ni kita akan bicarakan bab yang pertama berkenaan pada bab yang menyatakan menjaga ataupun memelihara nikmat 7 anggota yang zahir ni, insyaAllah. Tuan-tuan, bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab, mudah-mudahan ada keberkatan, insyaAllah. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, insyaAllah malam ni kita akan bicarakan bab yang pertama, memelihara ataupun menjaga nikmat mata ni. Pada bab yang pertama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mata ini untuk beberapa kebaikan, baik dunia dan juga akhirat. Di antara para ulama membicarakan di antara kebaikan dunia ialah bila mana satu orang ataupun kita ni boleh melihat apa yang diusahakan oleh diri kita sendiri. Dikata apa? Sebagai contoh dalam menguruskan diri kita, seperti mana bangun daripada tidur sebagai contoh, membersihkan diri, memakai pakaian, memasak, makan minum, bermuamalah dan sebagainya. Ni melihat apa yang diusahakan oleh kita sendirilah. Ya, begitu juga dikatakan oleh pengarang kitab, yakni bila mana seseorang diberi nikmat mata untuk mengelak daripada sesuatu yang boleh memudaratkan, seperti mana terjatuh dan juga melanggar sesuatu. Ini yang dikatakan oleh pengarang kitab antara kebaikan untuk dunia. Ya, begitu juga kebaikan untuk akhirat, mana Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat mata ini supaya apa? Kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita melihat langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Supaya apa? Ya, supaya kita menjadikan ciptaan ini sebagai dalil ataupun bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat ini. Kita melihat bagaimana keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan adanya nikmat mata ini boleh kita melihat Al-Quranul Karim, kalamullah. Bukan sekadar melihat, bahkan kita boleh membacanya. Ya, begitu juga melihat jalan ke masjid. Ni antaranya diberikan kenikmatan Allah SWT, nikmat mata ini. Ya, begitu juga melihat jalan ke tempat majlis-majlis ilmu, tempat menuntut ilmu. Ini alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita hari ini berada di rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Allah Ta'ala bagi keberkatan, kerahmatan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Imam Syafi'i menyatakan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu ni lebih utama daripada ibadah sunnah. Menuntut ilmu ni nak cerita bahawa keutamaan dalam menuntut ilmu ni. Allah Ta'ala bagi nikmat mata, alhamdulillah hari ini digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, sudah barang tentu orang yang beriman ini diberi nikmat mata ini sebagai contoh, maka wajib kita mensyukuri nikmat mata ini. Maka mensyukuri nikmat mata ini ialah dengan mana engkau menjaganya, yakni kita menjaganya daripada apa? Melihat apa sahaja yang diharamkan. Memelihara nikmat mata ni, tanda kita mensyukuri yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni ialah memelihara daripada melihat apa sahaja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pengarang kitab menyatakan melihat perempuan ajnabi, lain sebelah dari isteri dia, selain daripada mahram dia. Ni melihat orang muda, ada juga kata orang muda bagaimana? Ya, termasuk juga lelaki, lebih-lebih lagi perempuan. Dalam bab fiqh ini istilah yang disebut dengan amrat. Amrat ni merujuk kepada remaja yang sudah balik, kacak, namun belum tumbuh janggut. Walaupun dia telah nampak misai namun belum capai umur 30 tahun. Ini ada satu orang lelaki mukanya macam perempuan kadang-kadang. Dinamakan amrat itu. Dan dikatakan nasihat Imam Al-Haddad bila mana memelihara nikmat mata ini, mensyukuri nikmat mata dengan memeliharanya. Jika mata ini dibiarkan tidak terkawal dan dibiarkan melihat segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada melihat perempuan-perempuan, wanita-wanita ajnabiyah ataupun gambar-gambar yang mendatangkan nafsu syahwat, maka dikatakan terkiralah dia daripada golongan yang menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar melihat wajah wanita yang secara bersemuka, walhal melihat gambar saja, foto tu yang menimbulkan rasa nafsu berahi, maka dikira Imam Al-Haddad nyatakan dikira dia telah golongan orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak memelihara nikmat mata. Tuan-tuan saya yang bercakap ni antaranya yang dikatakan Imam Al-Haddad tentang bagaimana kita nak mensyukuri nikmat mata ini. Ni. Maka saudara tu, satu orang yang beriman ini hendaklah sentiasa menjaga pandangan kita, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, supaya apa? Ya, supaya mereka menyekat pandangan-pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalau kita lihat para ulama membicarakan tentang ayat ini, ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita. Allah Taala nak memberitahu kita 3 perkara. Ini pengarang kitab membicarakan. Ayat ini mengajar 3 perkara. Pertama, Allah Ta'ala nak ajar kita bagaimana kelakuan kita, adab kita, akhlak yang baik, yang terbaik daripada satu orang yang beriman ini. Kalau kita lihat dalam ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya, wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki yang beriman. Allah Subhanahu wa taala meletakkan wahai orang lelaki yang beriman. Katakanlah Muhammad kepada lelaki yang beriman ni apa? Supaya apa? Ya, supaya menyikat pandangan mereka daripada melihat perkara yang tidak halal pada mereka dan memelihara kehormatan mereka. Ya. Dikatakan lelaki ni. Kerana apa? Lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku ini fitnah kepada lelaki adalah wanita. Ujian satu orang lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita. Ni. Sebab tu dia kata Allah SWT kata kepada lelaki yang beriman. Lelaki yang beriman ini sebab apa? Menyekat pandangan-pandangan mereka daripada melihat yang tidak halal melihatnya. Ini Allah Ta'ala nak ajar kita adab yang baik. Satu orang lelaki yang beriman ni adabnya begini. Maka dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berkelakuan baik. Yang ni apa? Menjaga mata daripada melihat perkara yang haram. Contohnya, menjaga kemaluan, kehormatan daripada melakukan sesuatu yang haram. Maka sudah berada itu wajib ke atas setiap hambanya menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya menterbitkan peribadi atau perangai yang baik. Kerana apa? Saat mana satu orang melanggar perintah Allah ini, adab yang tidak baik ini, selebaran tentu orang ini wajar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih malang, lebih berat lagi, maka akan disesa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Taala nak ajar kepada kita. Pertama tentang Allah Ta'ala ajar tentang bagaimana kelakuan adab kita, akhlak kita. Ini satu orang lelaki yang beriman ini. Yang kedua, dalam ayat ini Allah SWT nak nyatakan pada kita, nak beritahu tentang kita. Apa dia? Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Bila mana satu orang yang beriman memelihara adab yang baik, maka orang tahu ini satu orang pada Allah Ta'ala nak cerita yang demikian lebih baik pada mereka, lebih suci pada mereka. Allah Ta'ala nak cerita ayat ini memberitahu tentang yang pertamanya, menjaga mata daripada melihat perkara yang haram. Yang kedua, menjaga kemaluan ini, kedua-duanya ini sebab apa? Sebab untuk membersihkan hati daripada segala dosa. Dan juga untuk memperbanyakkan amalan kebaikan.
Ni. Kalau kita buat perkara yang baik, saudara tentu hati dia menjadi bersih. Bebas daripada segala dosa. Begitu juga buat perkara yang baik, memperbanyakkan amalan kebaikan akan menatijahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak beritahu apa hasil kamu buat benda yang baik. Apa hasil kamu buat akhlak yang baik. Ini hasil dia. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya nak membersihkan hati. Ya begitu juga antaranya apa? Nak memperbanyakkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba dia. Ini yang kedua. Kalau kita lihat dalam ayat ni juga membicarakan Allah Ta'ala nak beritahu kita, ajar kita, Allah nak takutkan kita apa? Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Secara batin seperti mana dia mengetahui yang pada zahirnya. Apa saja yang kita buat, hatta satu orang melihat pandangan mata ini kepada satu orang wanita pada tubuh badannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbit daripada hati kita. Allah nak ikat. Bila mana nak menceritakan ini, Allah nak beritahu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak cerita, nak menakutkan hambanya dengan apa? Jika mana kamu buat baik, amalan yang baik tadi, maka ganjarannya pahala dan insya-Allah kebahagiaannya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini. Ya. Jika mana perbuatan hamba itu baik, insya-Allah, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala dan juga kebahagiaan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga jika perbuatannya terbit daripada benda yang tidak baik, yang jahat, maka juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas dia dengan siksaan api neraka. Ini nak cerita tentang perkara ini. Bila sebut syurga ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberitahu, memberikan petunjuk bagaimana untuk menuju ke syurga. Ada beberapa perkara yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencerita kepada kita, memberi petunjuk. Yang pertamanya apa? Satu orang ni dia kenal Allah, lalu mentaati dia. Ya, sebagian orang ni kenal Allah, tapi dalam masa yang sama perintah Allah dia tak taat. Kenal Allah, ya. Kenal Allah tapi tidak taat perintah Allah. Maka satu orang bila nak jalan menuju syurga, pertamanya antara yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ni, dikata ada 6 perkara. Barang siapa yang mengumpul 6 perkara padanya, nescaya dia tidak meninggalkan usaha untuk mencari syurga dan lari daripada neraka. Pertama antaranya apa? Satu orang dikenal Allah, dia kenal Allah lalu mentaatinya. Dia kenal Allah satu orang, dan mana yang sama dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik larangan Allah, baik perintah Allah. Maka dia kata Sayyidina Ali. Yang kedua apa? Dia kenal syaitan lalu menderhakainya. Satu bila sebut syaitan, semua kenal, semua maklum perkara itu. Tapi bagaimana nak cakap kenal syaitan ni, bagaimana satu orang nak buat? Maka Sayyidina Ali kata, kalau satu orang kenal syaitan, dia kenal syaitan, maka dia menderhakai syaitan itu, tidak mengikut telunjuknya. Ni. Dan dia kata lagi, Sayyidina Ali kata apa? Dia kenal kebenaran lalu ikut dia. Satu orang kenal kebenaran, dia kena follow kebenaran itu. Satu orang kenal yang batil, dan dia jaga diri dia daripada batil itu. Ni dikatakan Sayyidina Ali. Dia kenal dunia lalu dia menolaknya. Yang mana dunia ini, yang Allah Ta'ala kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah tipu daya semata-mata. Satu orang yang berakal, dia tahu bagaimana dunia ni nak jadikan dalam kehidupan dia, sama ada nak dekat kepada Allah ataupun sebaliknya. Maka dia kata lagi, dia kenal akhirat lalu mencarinya. Ya, satu orang yang tahu memang ada yaumul qiyamah, hari akhirat. Tapi bagaimanakah bekalan satu orang bila mana nak ke negeri akhirat itu? Bekalan, sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antara kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka bila menyebut tentang mata ni, kenikmatan mata ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan apa dalam surah Ghafir sebagai contoh.
ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiz sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang itu, iaitu mata yang mencuri-curi pandang kepada yang haram, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati, sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan ataupun keburukan. Maka kadang-kadang satu orang ini, kadang kita pun tak terlepas dari perkara ini. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita pandang, sama ada pengkhianatan yang kita pandang itu baik ataupun tidak. Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan pandangan mata satu orang bila mana dia mencuri-curi pandang kepada perkara yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati semua, sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan ataupun terlintas dalam hati dia nak buat kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Bila kita tadabbur ayat ini, insya-Allah, maka insya-Allah kita akan menjadi satu orang yang berfikir secara rasional, sebagai kita fikir yang bahawa kehidupan dunia ni untuk memberi ujian kepada kita, akhirat nanti Allah Ta'ala akan hitung segala apa yang kita buat, hatta kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Setiap nikmat ni Allah Ta'ala akan hitung. Tuan-tuan saya bercakap, maka Nabi SAW bila mana menyebut tentang melihat kepada perkara yang haram, antaranya melihat kepada para wanita yang bukan mahramnya, Nabi SAW dalam hadis baginda Nabi SAW daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, inna nazara ila al-mahasinil mar'ah samun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ma ibadatin tasurru. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Kerana apa? Sangat cepat ia membinasakan. Dan sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan merasakan kemanisan dalam beribadah, dan kepadanya yang mengembirakannya. Ni bila sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita ni, mata ni bila melihat kepada pada tubuh wanita, pada mana-mana tempat tubuh wanita yang tak ada kaitan dengan kita, dia seolah seperti Nabi nak gambarkan seperti anak panah yang beracun yang cepat daripada anak panah iblis yang merosakkan anak Nabi Adam. Pandangan tu. Dan siapa yang meninggalkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan datangkan kepada mereka ini kemanisan dalam beribadah. Kemanisan dalam beribadah. Ini Allahu Akbar. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain, ufatil jannah bil maqari wa khufatin naru bis syahwat. Syurga ini dikelilingi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Neraka ni dikelilingi dengan kesenangan. Dalam hadis yang lain, dunia sijnun wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang-orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Syurga ni, dunia ni penjara bagi orang mukmin, dan syurga dunia ni syurga bagi orang kafir. Maknanya kalau kita orang yang beriman nak buat apa segala dekat dunia ni terbatas. Ada pantang larangnya, ada hukum hakam yang perlu kita ikut. SOP yang ini. Contohnya. Namun orang-orang yang kafir, orang bukan Islam ni, maka pada mereka ini syurga pada dia lah. Dia boleh buat apa saja. Tapi kita orang yang beriman ada terbatasan, ada perkara-perkara yang boleh buat dan tak boleh buat. Ya. Ini nak diceritakan. Sebab itu bila mana bercerita tentang bab mata ni, banyak sebagian para ulama membicarakan banyak kebinasaan bermula daripada mata. Kan? Sebab bila sebut mata, banyaklah besar dia punya perbahasan dia. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi membicarakan kepada kita, Nabi cerita kepada kita tentang bahaya kalau tidak memelihara mata ni. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang panjang sedikit, apa Nabi bersabda, likulli bani Adam hazzuhu minaz zina fal'ainani tazniyan wa zinahuman nazar wal yadani tazniyan wa zinahumal batshu
wa rijlani tazniyan wa zinahumal masyu wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahumu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzibu. Nabi SAW beri peringatan kepada kita, setiap anak Adam ni ada bahagiannya daripada zina. Kedua mata berzina, dan zina keduanya adalah mana melihat kepada sesuatu yang haram. Kedua tangannya berzina, dan zina kedua tangannya bila mana memegang kepada perkara yang haram, menggunakan cara yang salah. Begitu juga kedua kakinya berzina, dan zina keduanya adalah bila mana berjalan ke tempat-tempat yang haram. Mulutnya berzina, dan zinanya adalah mengucup sesuatu yang haram. Dan hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina atau mendustakannya dengan tidak melakukannya. Maka kalau kita lihat di sini, setiap ada penzinaannya. Kalau digunakan kepada tempat yang haram, maka dilihat di mana? Daripada mata ini. Mula lihat mata, kan? Satu orang bila mana melihat satu orang yang, sebagai contoh nak mudah faham, satu orang bila melihat wanita yang cantik barangkali, cantiklah wanita ini, maka dalam hati terkata, kalau dapat berkenalan barangkali, ni dia akan terbit. Syaitan akan mengganggu ni, kan? Sebab itu kalau kita lihat dalam banyak nasihat tentang hal-hal ini dalam rumah tangga kita ni, sebab apa wanita lelaki ni diberi ujian fitnah kepada para wanita. Sebab tu dalam rumah tangga saya suka kongsikan, biarlah kita ni, wanita-wanita ni, isteri ke, jadilah Miss World kepada suami. Miss World kepada suami, berhias kepada suami, kan? Kadang-kadang sebagai orang ni kat luar sana berhias untuk orang luar, kan? Berhias untuk orang luar, berhias untuk suami, kan? Satu orang wanita bila mana pakai minyak wangi sampai habis satu badan minyak wangi, habis penuh bau wangi, lalu dia dapat seorang lelaki bukan mahramnya, sehingga mana menarik perhatian kepada lelaki tadi. Siapakah yang wangi ni? Apa hukum dia? Haram hukum dia, kan? Jadi bang, saya nak pergi kerja pakai minyak apa bang? Pakai minyak cakapak. Tak, kiasan dia. Maka jadilah Miss World kepada suami, berhias untuk suami. Kerana apa ini? Ujian lelaki ni, para lelaki ni adalah wanita, ya, kan? Ni antaranya. Mungkin saya dah kongsikan kerana apa Allah Ta'ala declare dalam Quranul Karim tentang wanita yang beriman ini, kan? Mungkin dah kongsikan lah, sekadar ulangannya. Kerana apa? Betul lah Allah Ta'ala nyatakan Quranul Karim, perempuan yang beriman ni Allah Ta'ala pelihara dia, dan dia dikenali sebagai satu orang wanita yang baik. Contohnya apa? Orang-orang barat ini, mereka buat kajian, mungkin saya dah cerita lah, kan? Dia buat kajian, satu orang wanita ni, Mak Saleh ni, bila mana dia nak uji ni, dia suka buat kajian. Satu orang wanita dengan pakaiannya nutup aurat, nampak mata je, dia jalan satu lorong yang dipenuhi dengan lelaki, penuh dengan lelaki. Bila mana jalan je, satu orang lelaki di situ tak pernah menyapa dia, tak pernah macam mana kalau sekarang piwit, gitulah contoh dia, tak pernah kacau dia lalu sampai habis lorong tu. Maksudnya lelaki yang ada kat lorong tu tak ambil pot tentang dia pun, macam seolah-olah tak wujud perempuan ni. Lalu dia patah balik, perempuan yang sama, dia tukar baju, dia pakai yang seksi sikit, lalu lorong yang sama, bila mana lalu tak sampai separuh jalan dah dikacau oleh lelaki-lelaki tadi. Nampak? Bila mana pelihara aurat, jaga segala aurat, tutup, Allah Ta'ala pelihara orang ini. Ini janji Allah. Dan kalau kita lihat, ya betul lah, Allah Ta'ala kata, kalau satu orang kita melihat satu perempuan yang menjaga auratnya, tubuh badannya, pakaiannya, apa yang terlintas dalam kepala kita ni, kita akan melihat ada satu orang perempuan yang baik. Allah Ta'ala declare dalam Quranul Karim. Kita akan cakap, oi, perempuan ni baik. Bila mana dijaga aurat tadi, contoh. Ni, bila mana satu orang wanita pelihara aurat dalam kehidupan dia. Inilah
Maka satu orang yang beriman, kita lihat hadis yang panjang tadi, menunjukkan zina tu berpunca daripada penglihatan mata. Sekiranya mata tidak pelihara, maka akan terbit penzinaan yang lain. Ni mata. Apa nasyid, lagu nasyid tu je? Pandangan mata selalu menipu, kan? Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati yang hakiki, kalau hati itu bersih. Nasyid dulu kan, nasyid. Pandangan mata ni menipu. Pandangan nafsu dia melulu. Peliharalah mata. Maka orang yang berakal, orang yang beriman ni wajib menjaga anggota mata ini, nikmat anggota yang zahir antara mata ni, untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia anugerahnya? Iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita memerhatikan semua anggota badan kita ni dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya kita lakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripada apa yang kita jaga. Supaya apa? Ya, supaya apa? Kita dapat menjaga dia sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Maknanya kalau kita nak anugerah, contoh mudah fahamlah analogi, nak dapat satu result yang baik dalam peperiksaan sebagai contoh, kita mesti baik skor yang kita kena belajar. Contoh anak-anak kita lah, nak dapat anugerah yang hadiah yang besar lumayan yang dijanjikan oleh mak ayahnya. Syarat ni kamu kena dapat skor 8A. Ayah akan bagi hadiah pada kamu, hadiah lumayan. Maka dia akan jaga ni, dia akan jaga studinya sebagai contoh. Kerana apa? Di samping dapat result yang baik, dapat anugerah yang mak ayah dijanjikan. Maka sesuai dengan dia punya jaga tadi, sesuai dengan hadiah yang lumayan yang mak ayah dibagi. Dan begitu juga bila mana kita melihat, memerhatikan yang Allah Ta'ala bagi nikmat segala ni, antara nikmat mata ni, dia jaga Allah Ta'ala nak bagi anugerah yang besar di hujung nanti, di syurga. Maka sudah barang tentu memeliharanya perlu lebih menjaganya lebih lah. Maknanya nak dapatkan anugerah yang besar ini, bersungguh-sungguh. Maknanya menjaga lebih bersungguh-sungguh. Seperti mana contoh untuk kaki, di mana kaki ini dibuat. Kaki ini diberikan Allah untuk kita. Ke mana kaki ini ditujukan? Berjalan ke mana? Kalau kita lihat kaki ni Allah Ta'ala pelihara, begini nikmat kaki ni, insya-Allah di dalam syurga ni berjalan-jalan dalam kebun syurga Allah Subhanahu Taala. Begitu juga tangan memetik buah-buahan dan minum dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Dia juga anggota yang lain. Dan mata ni paling besar ni, mata yang diharapkan dapat melihat zat Allah Subhanahu Taala di dalam syurga ini, maka adalah lebih besarnya menjaga nikmat mata ini. Kerana apa? Allah Ta'ala bagi nikmat mata ni di dalam syurga nanti, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Dan masuk dalam syurga pun nikmat, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat lagi. Maka dalam surah Al-Qiyamah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat ini, muka orang yang beriman ni berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Anugerah kita nak mudah fahamkan, gila mana anugerah mata ni di hujung nanti Allah Ta'ala akan bagi orang yang beriman yang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dekat dunia ni pelihara mata sungguh-sungguh. Gitu kaedah dia, sungguh-sungguh. Kerana apa? Di sana kamu akan melihat satu anugerah yang besar yang Allah bagi kepada kita. Maka bersungguh-sungguh supaya apa? Tidak dinodai dengan melihat perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan saya yang bercakap, ini kita nak bincangkan perkara ini. Maka perlu muraqabah. Orang yang beriman ini bukan saja perlu menjaga dan mengawasi anggota yang zahir, malah lebih penting menjaga dan mengawasi hatinya. Kerana apa? Hati ini umpama raja kepada seluruh anggota yang lain. Di sinilah perlu ada muraqabah, iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita seorang-seorang kita melihat perkara yang diharamkan Allah, orang lain tak tahu, maka perlu ada muraqabah yang mana merasakan diri ini diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha melihat setiap detik kita, setiap saat kita. Allah Taala sentiasa memerhatikan kita. Jadi para ulama membincangkan
Perlu ada muraqabah menjadikan kita satu orang insan yang memiliki kesedaran dan rajin dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu taala dan menjauhi larangannya. Ini tuan saya bercakap, saat mana kita seorang, kita bersendiri, kita ramai, kita dalam keadaan kemewahan, kesempitan, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah SWT sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Ini dalil banyaklah nak cerita tentang perkara ini. Dan surah Al-Hadid sebagai contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ilmu Allah mengetahui di mana saja kamu berada, dan Allah Taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maka sudah barang tentu orang yang beriman, orang yang berakal ini sudah barang tentu bersungguh-sungguh memelihara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan malam ni kita bincangkan nikmat mata. Bersungguh-sungguh supaya jaga nikmat mata, tuan saya bercakap ini, supaya tidak dinodai dengan melihat perkara-perkara yang haram. Ya, setiap orang tu ada kadang-kadang melakukan kecurangan, keculasan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita minta ampun kepada Allah. Ini minta ampun kepada Allah. Ini untung jadi umat Nabi SAW, tuan-tuan, ayah, ibu. Kalau dibandingkan umat yang lain, yang mana contoh Bani Israel, saat mana mereka nak minta keampunan, mereka melalui Nabi mereka. Nabi Musa minta, umat-umatnya minta pada Nabi Musa supaya diampunkan dosa-dosa mereka. Tapi kita umat Nabi SAW ini tak perlu perantaraan. Kita seorang-seorang kita minta tawajuh kita kepada Allah SWT. Tak payah jumpa imam, imam tolong doakan saya imam. Tak payah. Kita seorang-seorang minta keampunan kepada Allah. Bangun malam, dua mata yang mana tidak dibakar oleh api neraka Allah SWT. Yang mana menangis bila menyesal kesalahan dia, minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala jauhkan orang ini pada api neraka. Dan dia menangis saat mana dia berjihad kepada Allah fi sabilillah. Dua mata ini tak akan dibakar oleh api neraka orang ini. Menangis. Ustaz, saya ni menangis kan susah, Ustaz. Semayang pun jarang menangis. Tak boleh menangis, buat-buat menangis. Ini sampai begitu sekali. Saya kadang-kadang saya cemburu, adalah jemaah kita, kawan-kawan kita kan, Ramadan ni nak dekat, dia Qiyamul Lail je. Qiyamul Lail dekat surau dengan geng-geng kita jugalah. Dia punya menangis, dia tu ada macam baby yo. Allahu Akbar. Kita nak nangis macam tu pun payah. Cemburu kita. Dia menangis, Allah, dia macam mudah dia menangis tu. Allah. Dia punya kelebihan pada dia lah. Tapi saat saya ni susah nak nangis, tak apa. Maka para ulama kata, kamu buat-buatlah menangis. Nangis. Kerana apa? Dua mata ni yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia merasa dia banyak dosa kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia menyesal segala dan ditakutkan sisa Allah. Allah Ta'ala akan jauhkan orang ini daripada api neraka. Tidak dibakar oleh api neraka. Ni, mata ni. Jadi inilah antaranya Allah SWT nak ajarkan kepada kita. Maka bila menceritakan tentang mata ni, maka diterbit daripada hati. Hati ini perlu, hati ini umpama raja. Peliharalah raja ini sebaik-baik mungkin. Hati ini, pelihara hati ini daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Hati ni raja. Raja ni kalau dia suruh rakyatnya buat benda yang baik, insya-Allah dia buat. Tapi kalau raja ni pun salah, rakyatnya akan ikut salah. Ni umpamaan hati ni. Ni jaga hati ni. Dia sebut perkara ini memelihara nikmat mata ni. Maka orang yang beriman ni perlu jaga. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Tuan saya bercakap ini. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa jua keadaan kamu. Saat mana kamu seorang, saat mana kamu sendiri, maka bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ini nak dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah SWT dekat dengan kita. Nak dekat bagaimana Allah nak cerita tentang dekatnya Allah ni. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni menceritakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedang kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah Ta'ala mengetahui tentang apa pada kita ni. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik daripada kita, kerana dekatnya Allah dengan kita. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala wujud, tidak bertempat. Allah Ta'ala berada dalam kehidupan kita. Nak ceritakan Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat lehernya, nak cerita ni. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat. Hatta lintasan kita dalam hati ni, Allah Ta'ala mengetahui. Saya nak tutup dengan dalam malam ini kisah tentang Sayyidina Umar dengan seorang penggembala kambing. Bagaimana tawajuhnya penggembala kambing tadi nak uji Sayyidina Umar. Diceritakan oleh Abdullah bin Dinar. Ketika mana Sayyidina Umar jalan dengan Abdullah ini jalan, dia berhenti satu tempat, dia berehat. Ketika itu dia melihat satu orang kanak-kanak, satu orang budak kecil sedang menggembala kambing. Dan kita kata itu Umar nak uji dia, wahai penggembala, kau juallah kambing ni kepada kami, biar kami makan kambing-kambing, daging kambing ini, kami dapat susu nanti. Dia kata apa? Aku boleh jual daripada kamu. Tapi bagaimana dengan tuan aku tanya, kamu cakaplah kambing kamu ni dimakan oleh serigala. Ya, aku boleh berkata begitu pada tuan aku, tapi aku nak kata, jika aku, bagaimanakah Allah? Dia kata, di manakah Allah? Kalau aku cakap dengan tuan aku boleh, tapi di manakah Allah? Ni satu orang yang hatinya kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, kadang-kadang ialah nak ni, umpama dia bela kambing banyak, dia penggembala banyak kambing ni. Kalau ambil seekor pun orang tak tahulah, toki dia tak tahulah. Ambillah, jual aku seekor. Umar kata, boleh aku jual. Kalau tuan aku tanya apa, cakaplah dalam kasih segala ke apa. Dan dia tak tahu pun. Kalau gitu aku boleh buat gitu. Tapi aku nak tanya kamu, wahai tuan, di manakah Allah? Nak cerita kalau aku buat, tapi Allah Ta'ala tahu. Bagaimana Allah? Ni bagaimana dia punya jawapan itu membuatkan Umar menangis dan dimerdekakan penggembala kambing tadi. Ini tuan-tuan. Jadi inilah perkongsian sedikit pada malam ini tentang kita, tuan-tuan, saya bercakap ini diberi kekuatan untuk kita memelihara nikmat mata yang ada, yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat mata yang mana insya-Allah mudah-mudahan saat mana kita jaga nikmat mata ini, saat mana kita, Allah Ta'ala tempat kita di akhirat nanti dalam syurga, Allah Ta'ala akan melihatkan mata kita ini melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar sekali. Jadi inilah tuan-tuan, saya bercakap ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapatlah beri kefahaman kepada kita, beri rahmat kepada kita tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri nikmat kepada kita. Saya suka nak ulang kaji juga, nak mengulangkan perkara ini. Kalaulah satu orang buat baik dengan kita pun, kita tak sampai hati dah nak memberi culas kepada orang itu, nak membalas yang tidak baik pada orang itu. Kenapa? Kita rasa kebaikan dia yang dia buat kepada kita. Walhal kita nak Allah Subhanahu Taala yang beri nikmat kepada kita, lebih baik, lebih aula, lebih afdal kita memelihara, menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itulah sedikit perkongsian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kehidupan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala inna hikmataka wa nashru alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.